Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Terima kasih kepada sudi meluangkan masa dan bersama saya. Hari ini 22 April tahun 2020. Hari ke berapa COVID pun, PKP pun saya tak ingat dah. Mungkin hari ke 30 lebih kot, 34, dah lost tracking. Arif Aiman, hai tuan. Alright, morning apa? Ini dah petang dah ni. Okay, so Siri bercakap dengan Noah, kita hari ini dah sesi yang ke-10 dan hari ini topik dia satu topik yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat dekat di hati saya, yang sangat-sangat uh, menjadi ni macam saya punya child lah, saya punya child. This is the thing yang saya buat every day from few years back. Sejak pada beberapa tahun dulu, inilah cara yang saya buat every day. Dan of course lah, saya ada guna cara lain, saya guna cara teknik lain, but this is my core, my main, yang kod mana pun saya pergi, yang ni mesti ada lah. So it's a teknik FBX yang dah terbukti hasilkan 6 angka sebulan. Memang saya dah buat few clients and kita dah buat untuk some company atau company corporate kan yang bermain dengan produk-produk di farmasi, yang bermain dengan produk-produk R&D research, dan kita dah buat dengan event pun teknik yang sama. Kita juga dah buat untuk fundraising pun teknik yang sama, dan kita juga dah buat untuk macam crowdsourcing yang kita tengah berjalan sekarang ni, kita panggil macam dapur pasar. So dapur pasar ni dia macam crowdfunding lah, orang crowd bagi fund untuk kita distribute. So alhamdulillah kita dah berjaya lah collect 5 ke 6 angka sebulan, tapi average dia 6 angka. Alright, so basically apa teknik-teknik ni kan. So hari tu baru je saya cakap macam ada orang tanya pasal teknik apa, Ferrari, Lamborghini, teknik rempit apa semua kan. Yes, all this technique is just a name kan. Dia adalah nama, tapi cara dia basically dia come back to the simple principle, the basic principle of running ads kan. Bila kita nak run ads tu, kalau korang nak tahu all the basic principle, apa benda mindset yang kena ada, korang kena tengok sesi yang nombor 1 sampai nombor 9. So banyak orang kata apa, continuity daripada sesi-sesi yang sebelum ni untuk saya terangkan benda ni hari ni. Sebab kalau saya terus cakap pasal teknik yang saya guna ni masa sesi-sesi yang sebelum ni, most probably akan ramai yang tak faham dan akan ramai yang tak nampak apa dia punya connection dan apa dia punya permulaan dan perakhiran ni kan. So saya dah bercakap tentang banyak benda, saya dah bercakap pasal audience, saya dah bercakap pasal budget, saya dah bercakap pasal target, saya dah bercakap macam everything kan, macam-macam. Dah ada 9 sesi. Kalau satu sesi tu 1 jam, dah ada 90 jam. 9 jam lah kan. Saya tengah weng je. So dah ada 9 jam of content of knowledge, sebab saya selalu bercakap benda yang sangat teknikal. So kalau 1 jam tu uh, at least 50-60% adalah sangat-sangat teknikal yang memang orang panggil applied knowledge lah. So hari ni kita nak bercakap pasal teknik MBS. So hopefully korang boleh go through lah. Okay, pertama sekali, apa yang saya cakap pasal teknik MBS ni, first kali yang saya nak share adalah the objektif yang saya gunakan. Objektif apa yang saya gunakan sampai saya boleh ke teknik yang saya panggil kalau nak bagi nama lah kan, nak bagi nama, dan dia dah ada nama pun. Kita bagi dia nama sebagai teknik Ultranoa, TUN, TUN. Dan dulu saya pernah buatkan satu buku, bukan buku lah, saya buat satu guide lah di saya punya FB posting untuk macam mana nak buat teknik tun. Dan memang saya ada ebook pun, dan ebook tu dulu diberi secara percuma dan sekarang ni boleh dibeli, dan hari ni saya share secara percuma balik. So basically apa yang saya share ni lebih kurang yang dalam buku tu, cuma dalam buku tu dia lebih detail lah, ada screenshot everything semua kan. So saya boleh je nak share screenshot kat sini, tapi kita mungkin kesetukan masa sebab dia nak memang kena run ads kan. So yang tu mungkin kita kena buat proper, dan memang kita ada the same purpose of nak run ads. So hari ni saya share the concept, the how and the when kan. So basically the what is saya menggunakan objektif messenger. So dekat FBS tu kan ada banyak objektif kan. So saya memang menggunakan objektif messenger untuk teknik tone. Nama dia teknik tone, TUN, teknik Ultranoa. So bila saya menggunakan messenger, saya boleh, yang ni saya cerita dia punya evolution dia. Daripada awal-awal dulu saya guna teknik ni sampailah ke hari ni kan. Dulu awal dulu masa zaman-zaman saya belum lagi berkecimpung dengan chatbot kan. I think dalam my first few months lah, masa saya berkecimpung dengan ABS ni, saya memang menggunakan messenger juga masa tu. Tapi apa yang saya buat adalah saya buat small
small conversation, maksudnya dekat Facebook tu kita boleh buat macam auto reply dekat Facebook ads tu, just to collect untuk dapatkan dia orang punya nombor phone saja. Tu dulu dapatkan dia orang punya nombor phone, dan daripada nombor phone yang saya dapat tu, saya boleh WhatsApp dia orang terus dan saya boleh buat closing lah dulu. So benda yang sama kita share dengan few of my student, few of our clients yang gunakan, ada yang sales team lah, ada agent lah apa semua. So dia buat iklan yang macam tu guna messages, dia collect nombor phone dalam inbox. So nombor phone tu akan diberi kepada dia punya sales team ataupun agent dia. So that was the first period of me doing using ni lah tool lah TUN kan. So bila dah lama-lama saya guna tu, lead dah masuk banyak, kita punya closing team pun dah tak cukup tangan apa semua, saya rasa macam tak boleh ni, tak boleh jadi ni. So sebab iklan tu membawa masuk yang sangat banyak. Saya ada banyaklah video-video yang saya rakam sebelum ni yang macam mana benda tu masuk in real time kan. Benda masuk teng. Kalau kita install page manager kat sini, bila kita run ads tu dululah, battery phone memang cepat sangat habis sebab dia asyik masuk notification teng. So seminit boleh masuk dalam 20-30 nombor seminit. Jadi benda tu saya nampak macam wow, sangat banyak nombor yang masuk ni. So kena ada cara lain yang lebih praktikal, yang lebih cepat, yang lebih tidak membazir kan. Sebab bila jadi macam tu kan, kita punya sales team masa tu ada dalam 8 orang lah, 2 orang. Bila nombor masuk sehari dalam 300, 400 kan, akan ada list yang terbengkalai. Kita panggil terbengkalai, contohnya macam kita WhatsApp dia diam. Lepas tu kita tak follow dah, sebab kita ada banyak nombor kan, kita akan WhatsApp orang lain pula. So itu maksud dia terbengkalai kan. Lepas tu lepas terbengkalai dia akan jadi terbiar. Terbiar tu dah lah terbengkalai, lepas tu kita pun lupa. So dia terbiar kat situ. Jadi dalam satu hari tu kalau kita dapat dalam 200, 300, 400 leads, at least akan ada 30%, 30 to 40% yang akan membazir macam tu je, which is kalau satu leads harga dia RM1, dah berapa kan, kita dah rugi macam tu. Everyday ada kebocoran leads lah. So saya fikir balik, saya kena cari satu solution untuk handle benda tu macam mana supaya kebocoran tu boleh diminimize ataupun ditutup terus. So cari, test, dan saya test dekat satu produk. Saya punya produk sendiri masa tu, saya jual produk sekolah tu. So saya dah gunakan chatbot masa tu. Sebab masa tu produk tu saya seorang-seorang je, saya tak ada masa nak close kan. Saya dah buat benda lain masa tu. So saya deploy chatbot. Khairul Anwar Bird. Ini geng-geng support ni. Thank you very much bro sekalian join. So saya dah gunakan chatbot masa tu, dan masa tu chatbot saya sangat simple lah. Dia tak ada orang kata apa, NLP dia tak ada. NLP ni bukan NLP yang kita pergi yang insaf apa semua tu bukan. Yang ni adalah natural language processing kan. Dia insaf juga tapi dia lebih kepada bot untuk bot understand the language of people. So bot saya masa tu dia bersifat orang kata apa, bersifat tidak pandai lah, kurang pandai sebab dia tak ada NLP tu masa tu. Masa tu it's just kita panggil guided bot, guided punya bot kan. So orang cakap dengan bot, lepas tu ada button, orang klik button, lepas tu orang bagi jawapan, bot bagi button. So dia is a guided punya conversation. So masa tu dan saya berjaya buat sales yang lebih banyak lah dengan spend yang sama, sales dia meningkat. But the good thing about that is masa tu ialah saya dah start share kepada ramai orang. Ini lama ni, almost 3 tahun lepas lah. Saya dah share dengan ramai orang yang ada closing team, yang ada agent, yang dia ada agent tapi dia yang supply leads kat agent dia kan. So apa yang saya share masa tu, korang buat satu iklan. Sebab one of the challenge untuk orang-orang yang ada closing team ni adalah dia selalu tanya saya, bila nak buat iklan, saya ada 10 orang closing team, macam mana saya nak beza-bezakan leads diorang kan. So kalau without using bot, though end up diorang akan buat different page, of course different page. Setiap page tu akan dijaga oleh setiap sales team ni, dan setiap page tu dia akan run ads, dan setiap page tu dia akan monitor, dan setiap page tu dan setiap page penat sebab saya tahu saya jaga banyak page yang saya jaga, banyak ads account dan banyak ads yang saya jaga. So saya tahu kepenatan tu. So
kalau kita boleh tak penat, berapa kita nak penat kan. So saya share teknik tu dengan diorang, macam mana bila diorang buat iklan, bawa masuk ke messenger, bila bercakap dengan bot, as simple as bot minta nombor dan bot akan bagi nombor tu terus dekat kita punya sales team. Dia punya proses dia very simple. As orang klik, bot minta nombor sebab dia berminat nak beli produk, dia bagi nombor, lepas tu bot ambil nombor tu bagi dekat kita punya sales team yang berkenaan. Kalau kita ada 10 sales team, bot boleh buat round robin. Ataupun kalau kita nak buat lebih kompleks punya algorithm, bot akan bagi pada orang yang tengah perform, yang tak perform, yang kurang lead, yang banyak lead. So kita boleh buat all those algorithm dalam chatbot. That one is different story lah. But the fundamental concept, kita buat ads, messages, orang klik, orang dapat message, orang cakap dengan bot, orang tinggalkan nombor phone, bot ambil nombor phone tu bagi kat sistem kita. Dah. That's the idea lah. And then itu yang kita dah buat. Dan bila kita dah buat macam tu, antara benefit lain yang kita adalah kita boleh track every lead go to where. Maksudnya list Mamat ni, list ni siapa yang handle, ni siapa yang handle, ni yang siapa dia, ni apa jadi sekarang ni, apa jadi. Itu number one. And number two, dia dah tak ada dah istilah bila kita nak check list tu punya performance ataupun list tu punya status kan. Katalah list tu ada dekat Aminah kan. Aminah yang handle list ni. Kalau tak menggunakan chatbot kalau macam page masing-masing, kita tahu ada satu list ni, nama dia Ahmad. So Ahmad ni Aminah yang handle. So one day Aminah ni pun cuti lah, demam lah, apa benda lah. So semua list yang ada kat Aminah ni, kita nak follow through, kita kena tanya dia. Kita tanya dia macam alamak susah kan. So kalau kita ada 10 staff, benda tu akan bertaburan lah. Dia scattered kan, dia scattered. So bila saya nampak masalah tu, saya upgrade lagi bot masa tu. Masa tu bot ni nama dia adalah Eva. Eva ni adalah bot untuk bantu sales team, untuk bantu agent untuk distribute the leads. So apa yang Eva buat masa tu, dia terus buat tracking. Tracking maksudnya apa status yang ada, terus team ni kena beritahu Eva, okay orang ni dah close, okay orang ni dah bayar, orang ni belum bayar. So all the status and tracking tu berada di dalam satu Google Sheet. Masa tu kita gunakan Google Sheet lah as kita punya database. And benda tu sangat memudahkan semua orang lah. Dan kalau kita tengok hari ni dah ramai, sangat ramai cikgu-cikgu, sifu-sifu dan coach-coach yang offer the same solutions, which is the solution yang saya introduce lama dulu kan. Dan masa tu memang tak ada orang nak border pun guna chatbot. Adalah few orang yang high-tech tu guna chatbot. Tapi tak tahu kenapa tak di commercialkan, tak diwar-warkan. So saya as a marketer, saya war-warkan lah kan. So bertitik tolak daripada Eva tu, saya fikir macam, wah ini lead dah masuk, dah banyak, dah boleh bagi kat lead team kan. Why not kita close terus dekat bot kan. Okay. Ini ada satu senario dulu, kita orang ada satu klien besar yang kita buat dan kita buat sales lah. Kita ada sales team 7 ke 8 orang. Bila kita buat macam tu, kita ada satu cabaran di mana, ni saya cerita kisah dia. Cabaran dia adalah produk yang sama dijual juga di farmasi. So apabila kita orang buat campaign, kita orang buat ads, tarik ke messages, tarik ke Eva ni, Eva akan bagikan kat sales team. Dalam masa Eva nak bagi leads tu, itu nice. Dia punya flow tu cantik lah. Nombor masuk banyak, kita punya sales team dapat nombor banyak, leads memang sangat-sangat banyak. But bila dapat sampai lead dekat sales team kan, dekat team sales team akan buat closing lah. Dia buatlah closing, cakap WhatsApp dengan orang tu bla 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 semua. Yang paling menyedihkan, yang ni yang berlaku lah, yang paling menyedihkan, leads tu datang balik dekat kita punya sales team kan, dia bagi gambar receipt ataupun dia bagi gambar produk tu, post dekat dalam WhatsApp kita punya sales team. Lepas tu ayat dia macam, okay saya dah beli dah dekat Farmasi Guardian, okay saya dah beli dah dekat Watson, okay saya dah beli dah. Kita orang punya sales team masa tu kena gangguan emosi yang teruk sebab dia dah cakap dengan orang tu 3 hari 3 malam, lalu orang tu beli ke tempat lain. Sebab sales team kita ni most of dia punya income datang daripada dia punya commission lah, jualan tu kan. So end up kita macam alamak tak boleh ni. Kita 2 kali tau, 2 round tau. Dua group of sales team yang kita try macam ni, dan dua-dua dapat cabaran yang sama, which is orang banyak beli di farmasi dan produk tu memang dah ada kat farmasi pun, the whole Malaysia, dan produk tu pun somewhat produk yang terkenal. Dan disebabkan kita punya campaign masa tu, sales produk tu memang naik 30-40% average sales, dan boleh kata 70% sales datang daripada farmasi. Dan sebelum ni kat farmasi orang tak border pun, adalah orang beli, tapi orang tak border pun nak cari. But the news yang kita dapat daripada pengendali yang menguruskan farmasi ni,
Farmasi sendiri yang request stok. Ada farmasi yang dah tak ada stok. Farmasi yang request stok kat HQ, cakap stok dah habis tolong hantar. Sebab orang datang cari. Orang datang macam, ada tak produk ni? Ada tak produk ni? Sebab kita ada buat kempen yang power kan masa tu kan. So bila saya dah fikir macam tu, bila kita punya sistem dah kena gangguan emosi yang teruk tu, saya fikir tak boleh jadi ni. Why not kita buat satu bot ataupun kita upgrade Eva supaya Eva boleh menjual. Masa itulah wujudnya Maya. So Maya ni adalah satu chatbot yang menggantikan sistem. So dia buat closing, dia handle it, dia buat follow up, dia bagi maklumat bayaran, dia bagi tahu apa orang tu punya order, dia boleh ambil order, everything end to end. Yang dia tak boleh buat, bungkus dan hantar saja, itu saja. So apa kita buat, kita close down kita punya closing team. So closing kita move kepada beberapa department, especially content creation yang department masa tu ada live lah, ada video lah, ada event lah, kita buat macam-macam kan. So those team pun kita boleh gunakan untuk source yang lain. But Maya dah take over, so tinggal masa tu untuk team tinggal dalam 2 orang je. Yang 2 orang ni bukan jaga leads, dia jaga Maya. Dia tolong jaga Maya yang jaga leads. So sale berlaku macam biasa, so Maya orang tunjuk receipt ke, orang tunjuk gambar produk ke, dia tak ada emosi langsung, so dia tak heran. Dia kata, oh baguslah dah beli, terima kasih banyak-banyak. So masa tu NLP memang dah banyak kita gunakan. Kita dah banyak gunakan AI, Maya boleh bersembang dengan orang ajak pergi minum lah, tanya dah kahwin ke belum, ajak pergi tengok wayang lah, macam-macam yang berlaku kat Maya sebab dia dah ada NLP tu. So basically teknik yang saya gunakan basic dia adalah messages kan. Messages saya guna objective messages dan saya tarik orang ke dalam saya punya inbox. Okey, nanti saya ceritakan kenapa teknik ni sangat-sangat berkesan untuk jangka masa yang lama sampai hari ni saya guna teknik ni. So the first one, bila kita menggunakan teknik messages ni dan kita tarik ke dalam inbox, first kali kita reach out ke satu golongan pengguna yang serius. Yang serius maksudnya serius lah compare dengan orang yang komen. Serius lah daripada orang bila kita buat iklan, orang tengok iklan tu tak buat apa-apa. Okey, tu level yang paling bawah sekali. So level yang atas dia adalah orang yang tengok iklan lepas tu dia tekan like. Contohnya dia tekan like. Tu atas sikit. Level yang naik lagi bila dia nampak iklan, ada komen. PM. Contohlah PM. Tu level atas dia. Lepas tu level atas lagi bila kita buat macam messages ni kan. Kan ada button untuk send message kan. Dia pun klik button send message tu. Lepas tu dia reply. Tu level atas lagi. Lepas tu kalau ni so dalam bila masuk Maya dia ada level-level lagi. So that's how kita kalau kita tahu pasal pengistilahan nurture kan, leads nurturing. Itulah cara kita nurture leads. Kita tahu kat mana dia punya level dan kita tahulah macam mana nak handle dia orang tu. So that's why saya menggunakan messages sebab dia ada satu cara yang kukuh untuk kita grab leads yang lebih serius daripada leads yang komen, yang like, yang share ni kan. Dia orang ni nak kata serius, nak kata tak serius juga, tapi level of seriousness tu lagi tinggi pada orang yang dah PM kita, yang dah inbox kita. Sama macam kita buat WhatsApp kan, kita WhatsApp kat orang yang reply tu lah orang yang serius, yang tak reply tu belum tentu serius lagi kan, walaupun dia hantar smiley kan, smiley senyum kan. So itu kurang serius daripada orang yang tiba-tiba reply berapa harga, itu lagi serius. So that is the one reason lah kenapa saya gunakan messages, sebab saya nak taikan dengan chatbot supaya saya boleh dapatkan golongan orang-orang yang lebih serius. Sebab kalau kita guna engagement, kita tahu kita akan lebih dapat pada orang-orang yang kurang serius, dan kalau dapat orang yang serius pun dia serius time tu je, maksudnya time tu je dia serius, lepas tu bila kita nak suruh dia beli lagi susah, so end up kita kena buat iklan baru, cari orang baru untuk beli lagi. So untuk kita retain customer tu agak susah. So dengan cara teknik tone ni, bila kita buat messages masuk ke inbox ataupun masuk ke chatbot, kita find out that untuk retain customer tu lebih mudah dan lebih tinggi lah, customer retention tu lebih tinggi. Okey, ada soalan daripada Carol Anwar Bird. Customer memang diberitahu ke dia orang berborak dengan bot, bukan manusia, ke biar dia orang sedar sendiri je? Okey, dalam saya digelar sebagai bot master lah. Dalam pembinaan bot mengikut saya punya rang undang-undang dan sebenarnya rang undang-undang saya tu juga diguna pakai oleh banyak bot developer lain. First of all, the number one rules dia bila kita nak buat bot ni, kita punya bot tu kena ada nama and persona. Itu number one punya rules. Macam yang projek yang akan datang ni, nama bot saya tu adalah Aira kan. So dia ada nama dan dia ada persona dia. That is number one. Number two, memang kena mengaku bot. Dia tak boleh olok-olok jadi manusia. Dia tak boleh konon-konon hai macam saya buat robot kan, hai saya Hirman, korang tengah bercakap Hirman ni, tak ada. No, dia kena mengaku awal-awal, upfront kena mengaku. But
later on kan, kalau kita punya NLP tu bagus macam Maya, NLP dia bagus, dia punya structure dia cantik, flow dia cantik, everything, dan orang yang kita bawa masuk tu adalah orang yang betul, orang takkan terima yang dia tu adalah bot. Walaupun awal-awal Maya dah beritahu, "Hai, saya Maya, saya sebenarnya digital assistant, chatbot. Kalau untuk produk ni, apa-apa soalan nak tanya ataupun nak build terus, tu those ada kind of greeting message yang kita bagi. Dia bagi tahu nama dia dan dia beritahu dia adalah chatbot. Dan memang 40-50% of kita punya bot user masa tu memang tak nak mengaku yang Maya tu adalah bot, sebab cara dia bercakap, cara dia respon tu sebiji macam manusia. So dia macam ni, dia punya fundamental dia very simple. Kalau kita ikut European punya standard lah, European punya standard, macam saya pergi kat Berlin hari tu, saya pergi chatbot summit, dia ada keluarkan satu standard guideline lah. Normal lah, orang Europe ni dia suka jadi the SOP maker, the orang kata apa, the industry pattern maker macam tu kan, dia nak jadi ni. But dia keluarkan ni, dia kata kita kalau buat bot, we can't make a bot to be human, but we can make a humane chatbot. Maksudnya satu robot yang memahami manusia, bukannya satu robot yang menggantikan manusia. Human ni maksudnya dia memahami manusia, cara manusia bercakap, cara manusia behave, cara manusia respon. Dekat situ NLP tu digunakan. So menjawab kepada soalan Khairul Anwar ni, memang kena bagi tahu dia yang kita adalah bot, dia tak boleh sebab saya dah pernah try dulu, saya dah pernah try satu Maya bot yang sama, satu tak bagi tahu, satu saya bagi tahu dia adalah bot. Yang tak bagi tahu ni dia punya engagement rate very low, very low, sebab in psychology bila orang klik je kita punya iklan dan ayat yang keluar tu adalah ayat macam manusia. Hai, nak beli apa? Berminat macam. So saya tiba-tiba dia introduce nama dia Ila lah. Okay, saya Ila closing team bla bla bla, mengaku jadi manusia. So orang pun macam okay. Expectation orang masa tu adalah dia bercakap dengan manusia. Bila dia expect dia bercakap dengan manusia, dia akan tend to be very open. Open maksudnya kalau kita design sistem tu kita panggil open ended punya respon lah. Bila open ended respon ni, kita nyebut tu memang susah nak cater all the kebarangkalian yang ada, sebab banyak sangat kebarangkalian yang ada kan. So end up yang tak beritahu dia buat tu ramai yang drop. The engagement tu along the process tu ramai yang drop, sebab akan ada satu masa yang tiba-tiba dia nampak macam ada ayat yang berulang, dia tak faham kan. So bila dia detect benda tu lah, cakap dengan robot rupanya, dia akan rasa tertipu. So awal-awal kita beritahu, so kita akan maintainkan orang punya expectation tu, yes aku cakap dengan robot. Pernah tak kita nampak orang tiba-tiba maki ATM machine kan? Maki lah kalau benda tu rosak kan, but bila cakap-cakap tekan tak jadi orang marah kan. So itu orang dah tahu tu mesin. Bayangkan kalau orang anggap macam kita cakap manusia, tetapi lepas tu dah tahu mesin tu macam mana tahap kemarahan dia kan. So dia akan jadi sangat-sangat kritikal lah. Okay, contoh untuk Maya tu, set NLP untuk BM je, English sekali Okay, it depends. Kalau kita gunakan Dialogflow lah, kan saya pakai Dialogflow. Dialogflow dia tak ada, by default dia tak ada bahasa Melayu. So saya menggunakan engine bahasa Inggeris, sebab kita tahu orang Malaysia ni kadang-kadang dalam bahasa Melayu dia ada bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris yang paling dekat lah. So yes, NLP Maya memang guna bahasa Melayu, dan kebanyakan entity dan intent dalam tu memang kita orang yang create. Kita orang yang create entity tu. Sebab dalam Dialogflow, kalau kita sebut shoes, Dialogflow tak tahu yang itu adalah kasut. So kita kena bagi tahu Dialogflow kasut tu adalah shoes. So dia kena ada satu step lagi lah. Alright, so balik kepada kita punya teknik ABS tadi tu. So bila saya bercakap pasal teknik ABS saya buat yang dapat sales sampai 6 angka tu, yes, saya menggunakan messages, saya menggunakan chatbot. Macam mana dengan hanya satu atau dua orang closing team berjaya buat sales yang 6 angka tu, disebabkan ada bot kat tengah tu. So nak kata takkanlah macam ni, takkanlah teknik ni untuk bot je. Tak, sangat ramai student saya punya klien yang tak guna bot pun, tapi gunakan teknik tu, dapat hasil yang lebih kurang sama lah. Maksudnya kalau kita bolak-balik lebih kurang sama, sebabnya dia ada cost kat belakang tu. Kalau ramai closing team kita, banyaklah sama ada cost kita tinggi ataupun margin kita kurang, sebab kita kena bagi commission everything kat dia orang kan. Tapi kalau guna bot, kita tak ada bagi commission, kita tak ada bagi gaji, kita cuma bayar the platform punya fee saja, which is fixed. Bukan fixed lah, maksudnya small amount every month, instead of kita hire orang.
But again, bergantung kepada macam mana proses kita, proses bisnes kita, macam mana kita punya bisnes mendapatkan leads, macam mana bisnes kita membuat sales, macam mana bisnes kita masuk market, macam mana proses closing, adakah memerlukan orang kata apa, consultation dulu. Contoh kalau ada orang jual benda-benda yang memerlukan consultation atau service lah, normally service dia akan ada consultation. Paling dekat dengan service yang saya buat dulu adalah waterless car wash. So orang akan tanya banyak soalan sebelum orang decide untuk book the service. So untuk produk pun akan ada produk-produk yang macam tu. So bila ada that keperluan, so kita punya bot tu kena susun ataupun kita punya sales team kena disediakan dengan maklumat-maklumat tu. Sama je. Beza dia cumanya kenapa saya tak lebih kepada video ke engagement ke traffic ke apa ke. Traffic sebab saya tidak bermain dengan website lagi buat masa ni. Ada website ada tapi saya tak ni sangat dengan website. Dulu saya dah main website masa saya dengan Google dulu. Saya rasa dekat 2 tahun, almost 3 tahun memang saya bermain dengan Google Ads, Google Display Ads, website, blog, SEO, CEO, CEO, CTO semualah kan. So memang dah ni, so saya dah so called macam boring lah, so saya nak buat benda yang baru. That's why saya more fokus on chatbot. And then teknik tu ni adalah sebenarnya satu teknik yang kita buat, dan dalam teknik tu ni dia ada dia punya fundamental dia. Dia bukan as simple as okay buat iklan guna messages. No, dia ada benda. So mana yang ada ni tolong saya share sebab saya nampak angka mata tu semakin menurun. Mungkin yalah waktu makan tengah hari kan, tolong saya share kepada kawan-kawan kita bagi naik balik nombor tu. So sementara saya nak bagi tahu the fundamental of teknik tu ni, apa yang kena ada, apa yang kita kena buat dan apa kita tak boleh buat. So basically dalam teknik tu ni saya ada dia punya ebook. So saya tak berniat nak menjual ebook tu hari ni. Kan saya tak berniat nak jual apa. Ebook tu sebenarnya is my asset lah, asset untuk saya tahu this is my legacy. Legacy kan. So dia punya fundamental dia very simple. Bila kita buat iklan, number one, teknik tu ni mesti menggunakan video. Okay? Ingat tak, saya ada share dalam sesi ke-8 kot, 8 ke 7 berkenaan dengan high impact video kan, HIV. HIV maksudnya high impact video. Saya pernah share pasal HIV. So teknik tu ni mesti menggunakan HIV, wajib. Dia tak boleh guna video konsep selain daripada HIV. So ada orang yang dulu yang mendapatkan saya punya ebook teknik tune tu ataupun yang dapat yang dapat sharing saya masa dulu pasal teknik tune tu, buat ramai yang because of that fundamental thing buat dia guna video lain selain daripada video impact. So dia mesti menggunakan video impact, wajib. Sebabnya number two adalah kalau dia punya headline dia kan, bila kita buat iklan dia ada box video kat tengah tu, bawah video tu ada button learn more kan. Saya ada headline kan. Dia panggil headline lah kat situ. So headline yang kat situ dia mesti sangat-sangat pendek. Kalau nak ikut dari segi karakter, saya tak nak beritahu berapa karakter. Kalau perkataan pun tak boleh sebab ada perkataan panjang, ada perkataan pendek. Tapi as simple as this. Bila buat headline tu, kan kita boleh dapat preview kan masa buat tu. Kita pastikan headline tu 2 baris je. Maksimum 2 baris. Sebab sekarang ni kalau tak silap saya, baris yang ketiga Facebook dah tertutup. So basically the simple rules dia adalah headline kita tu kena sangat-sangat supaya bila dia display dekat sebelah button tu, dia tak ada button yang 3 dot tu. 3 dot tu maksudnya ayat tu tak cukup. Tempat tu tak cukup panjang untuk ayat tu. So kita kena pastikan ayat kita pendek je headline kita supaya dia boleh fit kat situ dan tak ada keluar dot tu. Maksudnya 100% of the message, headline message tu orang dapat. Orang tak perlu nak tengok the whole story ke apa ke, dia tengok bila iklan lalu kat wall dia terus baca headline tu from end to end, bukannya from end to dot. Okay, so tu syarat dia yang kedua. Dia punya fundamental dia yang ketiga adalah dia punya copywriting kat atas tu. So ni adalah video box tadi, video box kat bawah ni ada button kan, button ni headline tadi. So atas video box tu kan ada tempat kita berbual headline. Kalau dalam Facebook dia panggil kat situ adalah so-called macam description lah. So dekat atas tu kita selalu bahasakan sebagai copywriting. Dekat bahagian copywriting tu, normally bila kita buat copywriting kan, kita akan letak title kan kat atas, headline kita kat atas tu. Ada ibu bapa di rumah yang sayang kat anak. Lepas tu kita keluar kan. Untuk teknik tu dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh buat macam tu sebab dia dah ada headline kat bawah. So kalau kita buat headline satu lagi kat atas tu, dia akan redundant dan dia akan tak cantik. Sebab memang benda ni saya dah try dah. Saya dah buat headline bawah atas dua-dua semua dah buat. But the best engagement rate yang kita orang dapat is bila kita buat headline kat bawah tu, sebelah button tu, dan kat atas tu terus copywriting dia. Tapi dia punya permulaan ayat tu adalah permulaan ayat yang direct
menuju ke kita punya sasaran kan. Contohnya headline dia adalah uh, sayang anak kan, tu je headline dia. Kat bawah tu sayang anak kan ada soal. Lepas tu ada lemah kat sebelah. Lepas tu kat atas tu, anak-anak ni sebenarnya adalah anugerah Tuhan yang paling best sekali. Kalau korang nak anak-anak korang bijak, pandai, rajin belajar apa semua, cuba korang tengok video ni. As simple as that. Kalau korang perasan, copywriting saya tu tak ada langsung bunyi beli, tak ada langsung bunyi promote, tak ada langsung bunyi dia, just fokus kepada orang yang membaca iklan tu, yang dituju. But ingat that's why video tu kena gunakan video high impact. So korang kena tengok balik sesi 7 ke sesi 8 saya tak ingat yang saya explain pasal video high impact. Disebabkan kita menggunakan video high impact, headline dan copywriting kita jangan ada bunyi-bunyi promosi, jangan ada bunyi-bunyi jual, jangan ada bunyi-bunyi orang kata apa, hard sell ke soft sell ke whatever sell lah, jangan ada bunyi. Sebab dalam video kita tu adalah the main content yang kita nak bagi. Main content kita bukan dalam copywriting, bukan dalam headline, main content kita dalam video. Sebabnya bila guna teknik tu ni, dia ada gu dia, gu dia maksudnya dia ada kawan dia adalah funnel, fun, F-U-N. Yang ni tune, kawan dia adalah fun, F-U-N, funnel ultra noir. So, bila dia gukan dua ni tune dengan fun ni, tune dengan fun ni, bila dia gu dua, dia memang sangat-sangat pergi lah. That's why dia sangat-sangat pergi untuk saya. So, insyaAllah nanti ada masa kita share untuk yang fun tu pula. So, that's why video tu mesti video high impact. So, tujuan headline dan copywriting tu adalah tujuan dia bila dia lalu je kat wall orang akan tengok video. That is the only purpose. That is the only purpose of headline and copywriting di iklan kita untuk teknik tu. Jangan promote benda lain. Jangan kata situ, okay hari ni kita ada diskaun bla bla bla. Okay hari ni siapa yang betul dapat hadiah ni. Okay hari ni kita berbesar hati nak bagi free gift. No. Jangan. Dekat headline copywriting jangan letak benda tu. Those information kena bubuh dalam video. Nanti korang tahu lah kenapa. Siapa yang tengok yang siri 7-8 dia tahulah kenapa. Kenapa kita nak sangat orang tengok video tu. Kenapa kita tak nak terus bagi kat copywriting. Kenapa video is the main content. Yes. But ingat dia punya flow dia, kita buat iklan, headline pendek macam tu, direct to target, copywriting pun pendek. Dan copywriting tadi, kalau korang perasan saya bagi contoh tadi tu sangat-sangat pendek kan. Maksudnya copywriting pun jangan sampai bila kita type jangan sampai keluar dot. Jangan sampai keluar dot tu. Jangan sampai orang dia kalau kat copywriting dia jadi see more kot. See more. Jangan sampai orang kena klik see more dan baca the rest. No. The main purpose of the copywriting adalah untuk orang tengok video. So the only CTA yang boleh ada dekat copywriting adalah kena tengok video ni sampai habis. Tengok video ni sampai habis. Nak tahu dalam video ni ada. Video ni terangkan semuanya. Those ada CTA yang kita boleh gunakan untuk bagi orang tengok video tu dan baru orang tengok video tu. Because that is the main purpose untuk tone lah. So the moment dia tengok video tu, video high impact, orang akan terus dapat tahu what is the product, what is the benefit, what is the USP, apa pentingnya produk tu dekat dia dan apa offer yang dia akan dapat. That's all. Kita nak terangkan semua benda dalam video tu. Kalau our copywriting, kita nak dapatkan dia punya attention bila iklan tu lalu dekat wall dia. Kan? Bila ada ayat tu, kita memang target dekat parent kat rumah macam dulu kan. Saya punya ayat very simple je. Ada anak sekolah rendah, lepas tu dia punya copywriting dia, mesti kasut selalu balik sekolah mesti selalu hitam kan. Jadi macam ni, jadi macam tu, susahan ni, lepas tu bebel, bla bla bla. Kalau nak tahu solusi paling ringkas, tengok. So, dia orang akan tengok video tu. So, the main reason bila kenapa saya nak orang tengok video adalah penerangan, orang kata pitching lah. Kalau kita sebut dalam bahasa bisnes dia pitching. Pitching dalam bentuk video ni lebih banyak information yang kita boleh muntahkan kan. Dari segi pergerakan, dari segi emosi, dari segi visual, dari segi audio, dari segi environment semua. Kita boleh pitch all those menggunakan video. Kalau kita pitch guna gambar, kita boleh visual, kita tak ada audio, kita tak ada visual. Kalau kita pitch guna teks, kita hanya mengharapkan bayangan orang tu sebab kita tahu orang punya interpretation tu berbeza. Even kalau kita hantar email pun dulu masa saya zaman-zaman saya kerja dengan Telekom dulu, email tu is a friendly email. Tapi bila orang tu baca dengan nada yang berbeza, dia akan jadi macam email kita serang dia kan. So dia jadilah perbalahan disebabkan salah faham kan. Kita hantar friendly email tapi dia baca menjerit, so email tu jadi macam marah kan. So those are the things. And then one more thing. Bila bersebut pasal menjerit ni kan, dalam teknik tone, dekat headline bawah tu yang saya cerita tadi, ni box video, ada button lemah tu kan. Dekat headline bawah tu, pastikan
jangan guna semua huruf besar. Contohnya, ada anak sekolah rendah, kan? Ada anak sekolah rendah, A besar, DA kecil, A untuk anak besar, so kita guna first letter of each word sahaja huruf besar. Jangan guna semua huruf besar sebab by default by psikologi, bila semua huruf besar dia memang bunyi menjerit. Dia memang bunyi menjerit. Bila lalu kat orang, luar orang dia akan macam menjerit. Unless memang kita nak menjerit lah kan. Unless kalau, but for me tak proper lah kita nak jerit. So kalau kita nak jerit sekali-sekala dekat dalam kita punya copywriting atas tu. Contohnya, benda yang paling selalu orang jerit adalah percuma, free, guarantee, yakin, confirm, terbukti. Those are the things yang orang selalu jerit lah. Nanti shout out kan. So kena be very careful dengan penggunaan huruf besar ni. So saya recap balik dia punya fundamental untuk teknik itu ni, dia punya format iklan dia menggunakan video HIV. Okay, kalau nak tahu ciri-ciri HIV kena tengok sesi yang sebelum-sebelum ni. Kemudian dia punya headline dia sangat ringkas, padat dan tak ada dot. Dan copywriting dia juga ringkas dan tak ada simo. So memang straight the target yang kita nak cakap tu. Dan button, as we all know, button ni ada banyak jenis. Ada send message, ada learn more, ada apply now, ada book now, ada macam-macam lah. Macam-macam jenis CTA button yang kita boleh gunakan. But from all those button, saya dah try dah macam-macam. Saya dah try dan saya find out ada 2 button yang betul-betul berkesan. But yang paling berkesan dan selamat adalah learn more. Learn more adalah paling selamat dan yang paling berkesan. Kalau kita rasa kita nak dia learn more dengan send message. 2 button yang saya selalu guna. Bila masa saya guna learn more, bila masa saya guna message. Dia macam ni. Setiap kali saya set iklan, saya run iklan, saya akan always guna learn more dulu. Sebab saya tak tahu konten di target tu macam mana diorang punya respon. And then adakah offer tu kuat? Adakah hire to send right message apa semua kan. So saya nak tengok leads yang masuk tu macam mana. So learn more ni sebenarnya yang paling macam tak payah fikir banyak. Okay, tak apa, learn more lah, tengoklah benda yang ada kan. So orang akan lebih mudah engage dengan learn more compared to send message. Tapi ada je orang ni. So bila masa saya guna send message, bila masa ada iklan yang saya dah run 2-3 hari, leads masuk super banyak tapi nak close susah. Dekat dalam bot tu boleh nampak leads banyak tapi orang tak boleh close. So by that time saya akan tukar jadi send message. Saya akan tukar jadi send message, maksudnya dekat format iklan tu sendiri dah menapis orang yang akan engage dengan saya punya bot. Mungkin konten HIB tu terlalu kuat on offer dan orang klik learn more tu sebab orang nak tahu pasal offer. Orang bukan nak tahu pasal produk. So end up yang banyak dalam tu adalah orang yang nak tahu pasal offer, yang nak free gift tu. So dia tak beli pun end up kan. So saya letak je send message, dia punya situasi tu berubah 100%. Maksudnya instead of leads banyak, leads jadi sikit. Tapi dengan lead yang sikit tu conversion naik. Conversion naik tingkat. So end of the day kita nampak kita punya return on advertisement spend kita lebih bagus daripada yang banyak leads tadi tu. Itu kita punya end game. So ROAS kan, ROAS, return on advertisement spend. So itu benda yang kita orang monitor every day. Kita memang tengok kita punya ROAS tu. So that's why kita boleh tahu kat mana yang ni iklan yang banyak leads, yang banyak orang engage, belum tentu iklan yang bagus kan. Kita nak tengok end dia. So basically yang tu adalah dia punya fundamental untuk tone. Very simple. And then saya tambah sikit kenapa kita memang emphasize untuk orang tengok video tu instead of kita nak orang bertindak daripada kita punya copywriting, because katakanlah orang tu dia ada some minat dengan produk tu dan copywriting kita dah explain everything without dia tengok video kan. Video kadang ada yang autoplay, ada yang tak autoplay, tapi most of it yang saya tahu kebanyakan video dia tak autoplay lah dia, ataupun kalau dia play pun orang akan stop kalau dia tak tahu benda tu lah. So kalau kita ceritakan semua benda kat copywriting, dia tak tengok video tu, kita tak dapat lah yang 50% view, 95% view, 70% view, sebab this view sangat penting untuk kita the next round of the campaign. Kalau kita orang yang berminat bertindak berdasarkan copywriting kita rugi on the data part, kita rugi on the future part. So itulah yang menyebabkan saya berjaya menggunakan teknik yang sama sampai hari ini. Dah almost ni adalah masuk hari yang ke-3 2016, 17, 18, 19, tahun yang keempat. Dah tahun yang keempat saya guna benda yang sama je. But of course dia punya
lenggok-lenggok seni dia tu berubah lah kan. But dia punya fundamental belakang background dia lebih kurang sama. Setting dia semua sama. Because of kita ada data yang continuous. Setiap kali saya buat video, saya akan dapat fresh data. Saya buat video baru, saya dapat fresh data. So benda tu bersama-sama saya tak payah selama 3 tahun lebih ni, saya dah tak pernah nak fikir dah uh, apa nama? Demografi apa nak pakai, interest apa nak pakai, ni umur macam mana, ni laki ke perempuan ke. No, saya tak pernah fikir pun benda tu, saya just plug je. Saya ada banyak jenis data, orang yang dah kahwin, belum kahwin, orang belum kahwin, orang lagi travel, orang yang suka menderma, orang yang tak suka menderma, orang yang beli barang mahal, orang banyak because of my experience lah. Saya ada banyak iklan yang saya jaga. So saya kumpul data, saya simpan. So bila next time bila saya nak run produk ni, produk ni sesuai untuk target group macam ni, saya guna data tu. So daripada data first yang saya guna tu, bukan saya guna data dia sampai bila, tak. Data tu is sebagai saya punya benih untuk create data untuk yang baru ni. So yang tu adalah permulaan. Bila dah create yang ni, dia akan jadi continuous dia punya data. Dia akan beranak. Dia macam virus corona lah. Dia kluster-kluster dia kan. Saya ambil sikit daripada kluster yang ni masuk dalam ni, so dia buat kluster dia sendiri. Kan. So konsep dia lebih kurang sama. So that's why kita orang team saya boleh bertahan dengan daripada dulu sampai hari ni. Kita orang spend iklan sehari beribu-ribu ringgit, sebulan sampai 100-150 ribu ad spend yang kita orang buat. So that's how we manage to survive lah. Kalau nak ikut cara macam mana kebanyakan orang buat, setiap kali buat iklan cari interest, cari demografi, guna data sikit. Yes, diorang ada data tapi diorang always guna data yang sama. So sampai satu masa dia akan blur, dia akan blank. Alamak, dah tak ada data, dah tak boleh, data ni dah tak boleh pakai, ni dah ada semua kan. So we believe in retention. We believe in customer retention. We believe in data retention. So untuk retain data and customer tu, kita perlu banyak buat analitik. Kita perlu banyak buat data mining. Kita perlu banyak buat orang kata apa? Sentiment analysis. Benda-benda macam tu lah. Benda-benda ni high end. But dia bunyi je high end, tapi bila korang dah tahu macam dia nak buat, jadi macam tu je. Dan in fact ramai yang dah buat data analysis, data analytic, sentiment analysis, data mining, semua orang dah buat. Cuma dia tak sedar yang dia buat, ataupun dia buat tu separuh jalan, ataupun dia buat salah, dia buat terbalik apa kan. So orang buat benda tu, cuma bila dia faham the right concept and the right process, dia akan jadi macam kita orang lah. Kita orang macam sekarang ni dah tak ada, kata apa, dah tak ada headache dah nak run ads. Dia tak ada macam bila kita run ads, dia tahu apa nak perform, okay tak apa, kita off yang ni, kita buat yang ni. Sebab kita ada banyak gila reference, data reference, kita ada banyak gila analitik yang kita dah buat, kita banyak gila sentiment analysis yang kita dah ada. So kita tahu ni behavior dia macam mana, ni behavior dia macam mana. So kalau kita nak tunekan dia orang ni, apa message yang kita nak hantar kan, video kita kena buat macam mana, siapa yang nak kena cakap dengan video tu. So those ada information yang perlu. Sebab tu orang kata data is king kan. Data is king, yes. Kalau kita ada data yang sangat banyak, we are the king. But a king without a power is nothing kan. King as a name lah, tapi tak ada power. So knowledge is the power. So king yang ada knowledge, data yang ada analysis is the way to go kan. Bukan data saja, kalau ada power saja pun tapi tak ada kedudukan, maksudnya tak boleh nak execute the power pun tak guna juga kan. So dia kena ada dulu kedudukan dan power tu kena ada sama-sama. So data is king, knowledge is power. Combine dua, orang akan jadi Superman lah, yang macam klik-klik tu kan. Alright, so saya go through sekejap. Kalau ada iklan apa-apa, iklan pula dah. Ada soalan, Okay, Eli, thank you buat nota. Nanti korang boleh refer nota yang Eli buat dekat komen. Tuan, ni Hidaharo. Ini saya punya one of pengikut Tegar. Tuan nak tanya, untuk video tu apps apa nak guna untuk letak subtitle? Okay, subtitle. Dia sebenarnya kan ramai orang tak tahu. Sebenarnya dekat Facebook pun dah ada dah SRT punya file tu. Bila kita upload video, kita boleh upload kita punya SRT. SRT ni subtitle punya file lah. But cumanya kita kena faham macam mana nak buat SRT punya format. SRT punya format ni dia ada kepala depan dia pakai text je, pakai notepad je boleh. Depan dia is timing 0001, yang pertama keluar ayat apa. Lepas tu buat 000018, saat yang ke-18 keluar apa. Ataupun 0012, minit ke-12 keluar apa. So kita kena buat benda tu, so kita letak je ayat-ayat kat situ. So bila kita upload video dan SRT, dua file yang berbeza, satu file SRT, satu file video, upload kat Facebook, Facebook akan ada option untuk kita letak SRT tu. Dia akan keluarlah subtitle kat bawah tu. Tak payah edit-edit sebab
bila kita edit video, benda yang paling tak best dengan edit video ni kan, sebab kita edit video, kita just nak masukkan subtitle je kan sebenarnya, masukkan subtitle je. Tapi kalau video kita tu, kita ambil pakai 4K, phone sekarang dah canggih-canggih kan, pakai Huawei Mate 30, P30, set pula tu 4K video kan. Bayangkan berapa lama nak render. Oh, time render tu yang sakit hati. Walaupun video kita seminit, 2 minit, rendering tu boleh makan setengah jam, 20 minit kan. Depend on PC lah. Depend on the phone. But dia akan ambil masa yang lama untuk render semata-mata nak buat subtitle kat bawah tu. One thing. The other thing adalah kita punyalah dah buat subtitle, dah edit video tu, letak subtitle bla 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 kat bawah tu, lepas tu kita render. Bila kita play balik, alamak ada salah ejaan, typo. Settle. Kita pergi buka balik edit tu, tukar typo, kita render lagi sekali. So bayangkan proses tu sangat-sangat rigid, sangat-sangat menyusahkan. So basically kita hanya perlu buka satu notepad, kita type ikut SRT nya format. Korang Google je SRT punya format. Cari Google je SRT nya format, follow macam tu, because bila kita buat SRT file, subtitle punya file ni, at any time kita boleh tukar dan kita boleh tambah dekat video kita. Tak ada masalah. Kita nak buat dui bahasa pun boleh kat situ. Kita nak buat orang kata apa, bahasa logat-logat pun boleh kat situ. Tak ada masalah. So that anytime kita boleh edit, anytime kita boleh tambah, anytime kita boleh buang. So senang, kita without ever editing the video. Tak kacau pun video tu. Cuma kita kena tahu saat ke berapa saat. So simple je sebenarnya saat ini kita play video kita just note down kan timing tu. Timing kita note down. Bila kita note down baru kita buat dalam kita punya notepad. So proses tu lebih mudah, lebih cepat dan lebih future proof. Future proof ni maksudnya bila kita nak ubah nanti in the future dah tak pening lah kan. So bila kita edit video tu, first kali video tu dah terganggu dah dengan subtitle kat bawah tu. So video yang clean kita dah tak ada, ataupun kita nak kena ada simpan dua video. Ni video yang clean, ni video yang subtitle. So kalau kita buat ni, kita simpan video saja dan kita ada SRT. Sebab kita orang simpan video yang sangat banyak. Dan kita orang boleh lah nak edit video tu sebab memang kita orang ada editing team. Sebab untuk kita yang buat seorang-seorang ni, time tu lah kita nak edit, time tu lah kita nak ni, time tu lah nak betulkan typo. Bila dah upload dekat Facebook, dah masuk, alamak typo, lepas tu macam tak sync pula tu dia punya apa nama, video dengan subtitle tu tak sync apa semua kan. Kalau guna SRT, as simple as edit notepad je. Kan. Okay. Lagi soalan? Sama macam corona, beranak-ranak cluster. Yes, betul. Itulah cara kita. Yap, untuk retain data kena buat data mining, betul tu Tuan Kamil. Hire. Hazif Zakaria, kalau orang hebat bercakap, kita yang noob ni terus terblank. Yes, that's why lah saya perasan juga. Sebab tu lah saya punya live ni tak ramai orang ikut. So mungkin, sebab tu saya cakap, saya dah mengaku awal dah dulu. Masa siri yang pertama, saya dah mengaku awal dah. Saya tak pandai bagi basic. Saya tak tahu lah, sebab saya rasa yang ada kat saya sekarang ni basic. So bila saya cakap pasal basic tu lah basic dia. Tu mungkin dia punya sekolah tu lain. Mungkin saya sekolah menengah, sekolah rendah kan. Dia ada level-level dia. So bukan nak kata saya power, sebab saya tak pandai nak go to basic, go to the lower basic. Saya rasa yang apa yang saya buat ni adalah basic. Sebab itu adalah rutin yang saya buat hari-hari. Okay, Tuan Kamil, teknik tone ni better buat ad sekali untuk IG newsfeed and story atau off IG. Okay, teknik tone ni memang dah berkesan dan terbukti berkesan untuk Facebook. Okay, ini saya beritahu awal untuk Facebook. Saya dah pernah try beberapa kali untuk IG, dia tak pergi. Dia ada share ada, tapi dia tak selaju di Facebook. Mungkin saya tak jumpa lagi dia punya ingredient dia ataupun setting dia apa benda yang tak kena dengan IG. But of course, bila kita bercakap pasal Facebook dan IG, dia memang totally different approach. Walaupun owner yang sama, dia memang totally different approach sebab main reason to that is orang-orang di Facebook ni behavior dia lain. Dia punya needs dia lain, keperluan dia lain. Orang kat Facebook ni behavior dia lebih kepada santai, lebih kepada to get connect, nak dapat apa orang kata, nak connect to the world kan, nak connect to the world, nak dapat news, nak tengok apa benda family dia buat, apa update yang terbaru. So that is the main purpose of Facebook. But on Instagram ni, dia lebih kepada kalau dalam bahasa programming ni kita panggil macam entertainment snippet. Entertainment snippet ni maksud dia snippet ke snippet? Is micro entertainment. Kita panggil micro entertainment. Kat situ orang nak tengok gambar cantik, orang nak tengok video kelakar, orang nak tengok video Riza masak dekat dapur. Is a micro entertainment yang mana kita scroll IG tu, diorang punya behavior adalah untuk mencari entertainment, untuk mencari keseronokan, untuk mencari
Entertainment bahasa Melayu apa? Untuk mencari tengok bahasa Melayu tak ingat. Untuk mencari entertainment kan. So nak tengok video kelakar, gambar cantik, IG story benda ni semua tu kan. So dia more to that. Kat Facebook ni the more to get connecting to people. Kat IG ni dia tak connecting sangat, but dia somehow or rather semakin hari dua platform ni akan semakin merging. Dia akan semakin ada overlap user di tengah-tengah. Ada orang yang dekat Facebook perangai dia sama, kat Instagram pun perangai dia sama. Ada orang dia kat Instagram tu, kat Facebook dia macam tu. So dia punya merging tu sedang-sedang berlaku. Sebabnya orang kata apa, the overlap of generation tu dah berlaku dah pun disebabkan oleh teknologi. Kalau dulu kan, kalau kita tahu sekarang ni kalau kita cakap pasal baby boomers kan, kalau kita cakap dalam 5-6 tahun lepas, baby boomers tak heran pun pasal phone-phone canggih-canggih ni, tak heran pun pasal komputer, tak heran pasal kamera, tak heran, diorang tak heran. Yang diorang tahu, diorang boleh duduk rumah dia. But bila teknologi advance kan, bila teknologi dah advancing, government dah support on technologies, kita punya lifestyle dah go to technologies. Even baby boomers pun sibuk nak pakai iPhone kan, nak pakai Note, Galaxy Note, nak pakai yang paling canggih-canggih, walaupun benda tu dia tak guna pun function dia. So that's where the generation overlapping tu akan berlaku. Dia sedang berlaku sekarang ni. So kita kena take note on that dan kita kena pandai bermain dengan itu yang kita panggil sebagai sentiment. Market sentiment, apa yang market macam mana market behave, apa yang market perlukan, apa yang diorang tak perlukan, apa yang diorang sensitive on, apa yang diorang tak sensitif sangat. So those are the things yang kita kena take note lah. Alright, Hida Harun noted tuan as certifier. Habis ni saya Google, thank you. Alright, Cun. Nasiblah ada basic sikit, kalau tak memang nganga. Okay. Aziz Zakaria kena praktik dan apply depan-depan baru boleh. Betul, memang benda ni kena hands on. Yang saya cerita ni semua benda yang saya buat, bukan benda yang saya baca. Saya tak baca buku. Saya cuba baca buku, ingat tak? Di awal-awal PKP dulu, PKP saya ada beli satu buku. Apa ni, Mastering Sales sama kan. Saya berjaya baca buku, berjaya bermula baca buku tu sehingga ke page yang ke-82. Hari ke masa tu masih lagi minggu pertama PKP, saya rasa hari ke-5, hari ke-6, saya terus stop page ke-82 tu sampai hari ni. Susahnya nak baca buku. Saya tak tahu kenapa, sebab saya punya passion dekat membaca buku tu macam kurang. Saya lebih, passion saya lebih bila saya tahu satu benda, benda ni boleh buat macam ni, saya akan explore benda tu by hands on lah. Saya akan buat try. Okay, so saya belajar kat situ. Saya tak belajar macam buku tu pun. Kenapa saya stop? Sebab saya baca-baca sampai muka surat 82 tu, saya dapat some idea on how to implement things. So saya pun implement, so saya lupa lah buku tu. So itulah masalah saya. So jangan follow saya. Baca buku is one good thing, is a one good exercise, is one thing yang memang wajib kita buat. Kita tahu orang-orang yang bijak dalam dunia ni, orang yang berjaya dalam dunia ni, semua orang-orang yang pandai baca buku. Bill Gates, siapa nama Apple punya tu, saya lupa lah nama dia. Sebab saya orang Microsoft, saya ingat Bill Gates. Ramai. Siapa ni? Tesla punya bos tu Elon Musk. Elon Musk pun orang yang sangat-sangat baca buku. So, tapi saya tak, itulah saya rasa kalau saya baca buku, saya boleh jadi Elon Musk Malaysia kot. Bukan kan. So, okay. Saya rasa itu je untuk yes, keseronokan hiburan, entertainment, micro. Okay. Micro entertainment is apa ni, hiburan micro, keseronokan micro. Okay. Okay, alright. Saya rasa itu je untuk perkongsian kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada yang join, terima kasih banyak-banyak kepada yang share, terima kasih banyak-banyak kepada yang mengambil bahagian, yang komen, everything. Hida, Haziq, Kamil, siapa lagi tadi? Mana Eli, ada lagi satu, Brother Cairo kita. Alright, so terima kasih Pashi, Ada, alright, Arif Aiman. Saya sebut ni semua nama yang ada komen ni. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Tolong saya, lepas dah habis live ni pun, tolong saya share kat kawan kita ramai-ramai supaya lebih ramai dapat. Saya rasa ilmu yang saya bagi ni tak seberapa pun sebenarnya, sebab saya rasa apa yang ada di dada ni tak banyak, kecil sikit je. But as long as benda tu boleh membantu sikit pun, saya dah rasa macam, rasa best. Saya lebih rasa best bila saya tahu apa benda yang saya bagi tu orang buat dan orang jadi. Dia jadi macam, bestnya. Saya tak minta apa-apa, saya cuma minta doa je. Doa je yang baik-baik untuk saya, keluarga saya dan company saya lah, family saya semua. Alright, so kita sudahi majlis kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi besok. Besok pun saya ada meeting lagi pukul 10 dengan different department, dengan daripada kementerian yang sama. Itu lagi serius sebenarnya discussion tu. So kita discuss pukul 10. So to be safe, besok kita buat pukul 2 petang juga. Boleh
pukul 2 petang juga kita jumpa di tempat yang sama di live page saya. Tolong saya war-warkan kepada kawan-kawan kita. Tajuk saya akan come out nanti, tajuk lambat sikit, nak kena fikir dulu. So terima kasih banyak sekali lagi. Ahmad Balu komen, oh dah ujung-ujung dia berjaya juga masuk. Ahmad Balu ni is my one of my specialist lah, specialist yang handle ABX. So ABX semua dia yang jagalah. Kalau tengok Ahmad Balu tu kan, kalau korang rasa tengah KP ni nak buat ABX kan, tak ada orang nak hire, pergi PM dia, kalau dia agree nak ambil korang punya job, dia buat lah. But dia ada saya punya DNA. Apa benda yang dia buat samalah macam mana yang saya buat, sebab dia memang saya punya close kata apa, close protege, protege yang paling rapat dengan saya lah. So dia dalam company saya sendiri, dia yang jaga kita orang ABS semua. So okay, terima kasih banyak-banyak. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah was. Amin. Baik, jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum. Ya, yo.